Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Tuan-tuan, ibu ayah, muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf tuan-tuan, pertama kalinya sengau sikit malam ni demam. Esok nak result SPM ni cikgu ada demam lah. Lagunya lagu tu lah kan. Apa nama ni. Lepas tu yang keduanya, malam ni kita kalau ikut, kita masuk hadis ketiga, betul tak? Cuma kalau ibu-ibu perasan, hadis ketiga tu dengan hadis kedua tu dia perbicaraan lebih kurang. Hadis kedua cerita tentang Islam, iman, ihsan. Hadis nombor 3 tu betul tak? Buniyal Islamu ala khamsin kan. Terbinanya Islam itu di atas 5. Syahadatan an la ilaha illallah tu ila akhir hadis. Dia cerita pasal Islam, rukun Islam yang kita dah cover dah pada hadis kedua. Jadi saya ingat malam ni terus kita pergi hadis keempat no. Lepas kita dah cover dah semua maklumat tu, kita dah cover dah. Malah kita masuk kepada hadis yang baru, hadis nombor 4, iaitu peringkat kejadian manusia dan kesudahannya. Panjang agak hadis ni. Yang insya-Allah kita kat mana dah. Insya-Allah. Boleh. Hadis nombor 4, peringkat kejadian manusia dan kesudahannya. Baik. Boleh tak? Okey, baik. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Hadis ni daripada Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi. Abdullah bin Mas'ud ni kita pernah cerita sebelum ni, antara sahabat Nabi yang pandai baca Al-Quran. Dia masuk Islam selepas melihat mukjizat Rasulullah SAW. Satu hari masa tu dia ni masih lagi seorang pengembala di padang pasir. Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar mai. Masa tu dalam perjalanan yang jauh, Nabi minta dekat dia, ada tak nak jual susu, nak minum. Dia kata tak ada. Boleh tak bagi sikit? Dia kata tak boleh, saya amanah, saya kerja. Maka Nabi kata ada binatang kambing ternak dia tua ni yang tak keluar susu dah, pencen dah, ada mai. Maka Nabi usap binatang tu, maka keluar susu dan Nabi minum. Nabi bagi Abu Bakar minum dan Nabi bagi dia minum sikit. Maka disebabkan itu tersentuh hati dia untuk terima Islam. Ini Abdullah bin Mas'ud. Baik, saya terus baca dengan qala Abdullah bin Mas'ud cerita, qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mencerita kat kami. Tahdis, Nabi membicarakan kepada kami. Wa huwa sadiqul masduq. Yang mana Nabi itu seorang yang sadiq wal masduq. Sadiq, masduq. Ingat tak saya cerita kat ibu-ibu ke tu? Yang mana hadis ni kan, kalimat awal dia kadang-kadang, bukan semua tapi kadang-kadang yang awal itu ialah kalimat perawi. Bukan kalimat Nabi lagi, yang awal-awal tu. Cara dia nak cerita tu, bagaimana periwayat itu olahkan cerita tu yang menampakkan dia tu macam mana. Contoh yang Sayyidina Umar itu kan, sebelum dia nak cerita pasal Jibril mai tu, dia cerita lelaki ni sekian-sekian bentuk, tak pernah tengok, baju putih, rambut hitam. Yang ni pula tu nak tengok, antara benda yang Abdullah bin Mas'ud nak cerita dalam hadis ni besar ni. Hadis ni Ibnu Mulaqin kata hadis yang sangat azam, hadis yang sangat agung, yang semua orang kena tahu. Begitu juga Ibnu Hajar Al-Haytami juga sebut benda yang sama. Al-Jurdani juga sebut benda yang sama. Hadis ni adalah hadis yang sangat besar, yang meliputi awal dan akhir manusia, zahir dan batin dia. Kita akan tengok hadis ni, kita akan bincang malam ni. Jadi Abdullah bin Mas'ud, sebelum dia nak masuk kepada 4 hadis ni, sebelum nak masuk tu dia kata Nabi SAW cerita kat kami, yang mana Nabi itu sadiqul masduq. Sadiq isim fa'il, masduq isim maf'ul. Sadiq, Nabi itu benar. Dalam syarah hadis kata sadiq ini bukan sahaja Nabi itu benar ketika jadi Nabi, sebelum jadi Nabi pun orang dah tahu dah Rasulullah ini seorang lelaki yang benar, al-amin, yang tak pernah berdusta, tak pernah menipu kan. Jadi Rasulullah SAW bila disebut sadiq, benar, dan bila datang, ni dalam syarah kata, bila datang kenabian, bila datang nubuwah, dapat jadi Rasul, masduq, iaitu kebenaran Nabi itu dibenarkan oleh Allah lagi. Tu masduq, maknanya dia maf'ul, dia terima kebenaran tu. Rasulullah tu benar dah, siddiq, sadiq, dan benar dan dibenarkan. Maksud dia macam tu.
Maknanya sadiq Rasulullah ini bukan sahaja ada ketika Rasulullah jadi Nabi. Sebelum jadi Nabi lagi, orang dah tahu dah, Muhammad itu Al-Amin, Muhammad itu sadiq. Tapi bila jadi Nabi, tambah lagi masduq, dibenarkan oleh Allah. Allah datang, Allah bagi Jibril datang dalam perantaraan wahyu, memberikan lagi kepada Rasulullah SAW wahyu, ilmu yang benar lagi, dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apa? Ini apa nama ni? Dia nak tarik perhatian. Sebelum dia nak cerita ni, dia nak tarik perhatian kita dulu. Apa benda hadis ni nak abang ni? Sampai sebelum nak mula ni, Allah memang kena sebut dulu. Rasulullah ni apa kena tahu. Sekali lagi aku nak cerita ni, Rasulullah ni adalah seorang yang benar dan dia memang dibenarkan oleh Allah. Tak boleh kita nak rasa macam was-was dah. Okey, clear. Baik. Maka apa Nabi kata? Bila kata hadis ni kata qala Rasulullah, maknanya hadis ni hadis marfu'. Marfu' maknanya sangkut kat Nabi terus. Marfu' ni sampai kata qala Rasulullah. Nabi kata. Ataupun kana Rasulullah, Nabi buat. Baik. Okay, apa Nabi kata ni? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Dekat tu. Sesungguhnya setiap kamu dihimpunkan kejadiannya di dalam rahim ibunya selama 40 hari sebagai nutfah. Yujma'u khalquhu fi batni. Batni ni ai rahim. Batni ni perut lah, tapi rahim lah lebih tepat. Semua kamu dihimpunkan. Awal kejadian kita ini, kita dihimpunkan. Yujma'u. Dia pakai kalimah yujma'u. Bermaksud ada jama'ah. Ada percantuman di situ. Ada percantuman kat situ. Kamu itu dicantumkan di dalam rahim ibu kamu dalam bentuk nutfah selama 40 hari berada dalam rahim ibu. Nutfah terjemahan dia air mani. Baik. Thumma yakunu 'alaqatan misla dhalik. Kemudian berubah semua kemudian kan. Kemudian berubah menjadi 'alaqah, ketulan darah. 'Alaqah, ketulan darah misla dhalik. Misla dhalik ni terjemahan dia apa? Tuan-tuan kat buku tuan-tuan lebih kurang begitu kan? Lebih kurang sama. Apa maksud misla dhalik tu? Adapun dia buat terjemahan 40 hari juga. 40 hari juga no? Misla dhalik ni bermaksud seperti itu. Lagi ada perbahasan dia apa makna seperti itu nah. Baik. Maksudnya pokoknya peringkat pertama air mani di dalam rahim ibu, kemudian berubah menjadi alaqah, ketulan darah. Tapi lebih tepat, alaqah ni ketulan darah, tapi ketulan darah yang alaqah maknanya apa? Melekat, bergantung, melekat. Nah, sebab tu kata ada riwayat kata adalah disebut lelaki yang dapat naungan Allah di akhir zaman, di padang di akhirat ialah lelaki yang rajulun qalbuhu mu'allaqahu 'alal masajid, kan? Lelaki yang hatinya bergantung, melekat di masjid. Alaqah ni melekat. Di alaqah bermaksud ketulan darah yang melekat. Melekat lagu mana? Tu melekat di dinding rahim. Nampak tak? Yang sains dia kata apa? Fallopian tube kan? Melekat kan dalam sains kita ni kan? Islam sebut lama dah. Perkataan itu ketulan darah, tapi ketulan darah yang melekat. Dalam terjemahannya alaqah ni qit'atu dam. Ketulan darah, tapi ketulan darah yang melekat. Alaqah. Jadi dia ada sifat, kalau kita diguguk, kita ambil, pegang, dia memang melekat. Alaqah ni. Dia sifat dia melekat. Thumma yakunu mudratan misla dhalik. Kemudian dia menjadi mudrah. Mudrah ni apa? Qit'atul lahmi, iaitu potongan daging ataupun ketulan daging. Kalau dalam syarah kata ketulan daging separah boleh kemam, boleh makan. Bukan suruh makan, dia mata besar tu, agak-agak lepas nak makan. Mudrah ni ketulan daging, qit'atul lahmi, potongan daging, ketulan daging yang agak-agak boleh makan, boleh kunyah. Besar tu. Daripada air mani jadi ketulan darah, bukan ketulan daging, darah baru tapi dia melekat. Dia bukan solid tapi dia melekat, dia gami. Sebab apa? Tujuannya dia akan lekat dekat rahim ibu. Okey, yang kita duk kata ni rahim apa? Tak lekat di rahim, tak lekat di rahim tu, hadis yang sebut dah. Kemudian dia bertukar jadi ketulan daging yang besar tu. Misla zalik, seumpama dengannya ataupun setempoh dengannya, terjemahan dia.
Jadi kita akan bincang lagi pemaknanya. Sebab dalam terjemahan Melayu banyak dia terjemah kata 40 hari, kemudian 40 hari lagi umpamanya, 40 hari lagi umpamanya kan. Kalau kitab lama banyak terjemah macam tu. Okey, bila dah selesai mudrah itu, summa yursalu ilaihi malaku, kemudian diutuskan kepadanya malaikat. Dalam riwayat lain kata sepanjang tempoh perubahan itu pun malaikat ada dah. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat Muslim kata dalam tempoh setiap satu perubahan tu Allah dah hantar dah malaikat penjaga rahim untuk jaga dah ayat mani tu, alaqah itu. Dan setiap kali berlaku perubahan, malaikat tu akan jumpa Allah, akan beritahu Allah, tanya Allah, ya Allah, nak buat ataupun nak cancel? Nak teruskan ciptaan ini amla ataupun tidak? Bila kita tidak tu dia berlaku keguguran tu. Teruskan ataupun tidak? Ini masa ni tak masuk roh lagi. Ini adalah hadis yang lain ke hadis ni. Dalam hadis ni pula cerita cukup sempurna 3 kejayaan itu. Kalau ikut hadis ni dia kata 40 120 hari lah. 3 bulan barulah diutuskan malaikat yang mai. Bukan malaikat yang jaga tu nah, malaikat yang satu lagi pula akan mai. Summa yursalu ilaihi malak fayanfuqu fihi ruh, dan malaikat itu akan meniupkan roh padanya. Mana hari ke-120 masuk roh. Di sini yang beza para ulama. Sebab mutaakhirin dan muasirin dan sebahagian mutaqaddimin kata bukan 120 tapi 40 dah masuk dah. Sebab yang hadis ni kalau ikut terjemahan yang faham dia kata misla zalik 40 120 hari, lepas tu baru masuk roh. Satu pendapat lagi ulama kata misla zalik bermaksud seumpama dengannya, bukan bermaksud 40 tetapi ketiga-tiga ini berlaku simultaneously. Bahasa Melayu dia apa? Serentak. Betul ya? Betul. Serentak akan berlaku serentak dalam tempoh 40 hari itu. Maksud ketiga-tiga kejadian ini berlaku dalam tempoh 40 hari. Jadi faham kata kalau jadi begitu maknanya hari ke-41 dah masuk roh. Habis itu penting ke benda ni? Penting. Sebab dia akan berkait dengan hukum fiqh. Nak gugur tu, hari ke berapa boleh gugur, hari ke berapa tak boleh gugur tu. Pasal dah masuk roh tu. Dia akan implikasi dia pergi ke situ. Cuma saya tak nafikan memang khilaf. Memang khilaf ulama. Mutaqaddimin kebanyakan faham kata 120. Sebab muasirin mutaakhirin maksud ulama terkemudian, kurun ke-5 dan ke bawah, dan muasirin ulama sekarang banyak mengatakan 40. Bila saya kata mutaakhirin bukan bermaksud ulama-ulama yang duk nampak di TV tu. Itu muasirin. Mutaakhirin ni semisal siapa? Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, itu mutaakhirin tau. Bukan kita kata mutaakhirin lelaki-lelaki anak, tak. Imam Suyuti, Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Zahabi, Al-Mizzi, semua tu mutaakhirin. Mutaqaddimin ni era awal, Imam Malik apa semua tu. Baik. Jadi bila kita kata ulama akhir yang kata bukan lekeh, bukan kecil anak. Akhir tu pun besar tu. Muasirin barulah kita kata ulama muasirin ni diukur daripada jatuhnya Uthmaniyah sampai sekarang. Tu muasirin. Maksudnya tahun 24 sampai hari ni ulama yang ada tu disebut muasirin. Baik. Sebab dia tak ada satu garis yang khusus. Muasirin ni apa? Bermula pada tapi ulama menentukan. Baik. Okey, sambung lah. Malaikat seterusnya yang mai meniupkan roh padanya wa yu'maru bi arba'i kalimatin dan menyeru kepada 4 kalimat. Bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. 4 benda tu. Ditulis padanya itu pada hari ke selepas 3 fasa ni, sama ada hari ke 121 ataupun hari ke 41. Kita hormat dua-dua. Tapi senang abang, selepas 3 fasa ni, selepas fasa mudrah ini ditiupkan roh. Bila dah jadi segumpal daging besar tu, roh masuk. Roh ni macam mana? Roh ni kata Allah urusan Tuhan, kita tak tahu. Cuma Imam Nawawi kata roh ibarat ayam yang berada di pokok, kita tak tahu kat mana dia duduk. Di merata duduk, kan? Pegang ada ayam, secaya sentiasa ada di pokok, kan? Penuh pokok. Itulah roh pada tubuh manusia, macam ayam pada pokok. Baik.
Maka dituliskan padanya ketika itu apa? Rizqihi, rezekinya. Ya, rezekinya, ajalnya, rezekinya. Maksudnya masa umur tu dah tulis dah, sempurna dah. Rezeki dia apa sampai dia mati. Dan ajal dia bila? Ajal dia bila? Kita dah bincang dah hari tu tentang qada mubram dan qada muallaq kan? Baik. Wa amalihi, dan amalannya, wa syaqiyyun aw sa'idun. Adakah dia itu akan celaka ataupun dia akan bahagia? Maknanya masa kita peringkat alam roh lagi, masuk alam rahim, peringkat awal masuk alam rahim tu Allah dah tulis dah. Dah tahu dah kita ni syaqiyyun aw sa'idun. Kita ni sama ada kita akan celaka nanti ataupun kita akan bahagia nanti. Habis itu buat amalan buat apa? Kan? Dah tahu dah. Benda yang sama sahabat pernah tanya Nabi. Dalam hadis yang lain, satu hari Nabi hantar jenazah sahabat. Masa proses pengemumian tu, Nabi duduk dengan sahabat, Nabi ambil satu ranting, Nabi buat garis. Ya? Maka Nabi kata lebih kurang macam tadi lah. Nabi kata kita ni, semua kita ni dah tertulis dah kesudahan kita ni. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau macam tu kenapa kita nak beramal lagi? Dah tulis dah. Memang dah tulis dah, tapi kita tak tahu. Lagi dia kata, dah tulis dah, biar pi lah. Tapi kita tak tahu. Lagi saya akan bincang dia punya perbincangan dia tu lah. Pasal tu hadis ni besar. Pasal hadis ni dia mencakupi bab takdir. Sebab hadis ni orang boleh salah faham, dia akan jauh daripada Allah. Ataupun sebab hadis ni orang akan lebih faham, dia akan lebih dekat dengan Allah. Hadis ni penting. Baik. Tak apa, kalau kita rasa macam tak pernah faham, tunggu saat lagi kita akan sampai bab tu. Fawallahi alladhi la ilaha illa ghairuh. Nabi bersumpah dengan nama Allah. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Sesungguhnya ada dalam kalangan kamu yang melakukan amalan bi'amali ahlil jannah, yang melakukan amalan dengan amalan ahli syurga. Hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un. Sehingga kan duk buat amalan ahli syurga ni, sembahyang lah, sedekah lah, puasa lah, macam-macam buat amalan ahli syurga, buat sungguh-sungguh. Hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'in. Sehingga kan tidak ada penghalang antara dia dengan syurga melainkan zira'in, sehasta. Terjemah tuan-tuan bahasa ini, saya silap ya. Sehasta, zira', sehasta. Maknanya dia ni dia buat amalan ahli syurga dah, sampai orang duk nampak dah dia ni dengan syurga tinggal sehasta, nak masuk betul-betul dah dengan amalan ahli syurga ni. Fayasbiqu alaihi alkitab, tetapi kitab dia, iaitu yang kita tadi tu, yang ditulis pada masa ketika dia dalam bentuk daging tu, kitab dia mendahului dia. Dalam surah Al-Imran dia sebut kitabun muajjalah. Mana kitab yang dah simpan semua cerita pasal dia ni dah ada dah. Katalah dia ni bergerak ke sini dah, nak masuk syurga dah. Tetapi di sisi Allah, dalam kitab amalan dia, dalam kitab takdir dia tu, memang jalan dia neraka. Di penghujung usia dia akan kona masuk ke jalan neraka. Fayusbiqul alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli nar. Di penghujung usia dia mesti terpeleot juga, pergi buat kerja yang tak elok, buat kerja di neraka, dan dia akan masuk neraka. Terus duk kata apalah. Okay, baik. Yang kedua, fayadkhuluha, dan masuk dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un. Sama juga. Dan ada orang yang buat kerja-kerja ahli neraka. Dia mengumpat, mengata, fitnah lah, bunuh orang lah, macam-macam lah. Contoh ahli neraka. Amalan ni buat sampai jahat, tak ada manusia dah. Sampai dia, minta maaf tak nak batuk, tak apa dah. Sampai dia dengan neraka ni nampak sejengkai lah. Orang tengok dah li neraka dah. Tetapi di sisi kitab takdir Allah dah sebut dah dulu, masa dia ada alam rahim lagi, dah kata dah kawan ni sebenarnya penghuni syurga. Maka di penghujung usia dia akan kona insaf, buat amalan baik. Fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha, dan dia akan masuk syurga. Maka itu hadis tadi, riwayat Bukhari, silap saya ni hadis ni. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik.
Itu hadis tu. Jadi hadis malam ni tuan-tuan, betul tak seperti mana kata Ibnu Mulaqin, Jurdani, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, bahwasanya hadal hadis hadisul a'zam. Hadis ni ialah hadis yang sangat agung. Azimun jalilun, hadis yang besar, agung, sebab dia membicarakan tentang permulaan manusia, tentang takdir mereka, tentang jangan sombong, tentang jangan putus asa, semua duduk dalam ni. Ada orang dia buat amalan dia banyak, dia sangka dia mulia dah, dia sangka dia selamat dengan amalan dia. Akhirnya di hujung usia dia, dia terpelihara, dia jadi benda, dia jadi karun. Ada orang dilihat jauh daripada Allah, kita berduk menyumpah dia. Akhirnya di hujung usia dia, siapa tak sangka dia bertaubat dan dia berhijrah, dia lagi bagus daripada kita. Sebab tu kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan yang Allah hitung ialah amalan yang hujung sekali. Bukan yang awal tak hitung, tapi yang dikira yang hujung. Contoh mudah, kita masuk sukan, lumba lari 4 kali 100. Lari pertama lepas, kita kena tinggal. Geng kita kena tinggal. Dia potong. Lari kedua, kita kena tinggal. Lari ketiga, kita kena tinggal. Lari keempat, kita laju. Dia potong habis semua, menang. Siapa dapat peringkat emas? Kita dapat. Walaupun kita 3 awal teruk, tapi emas lah bagus. Dulu kalau sukan Olimpik ni, nak abang kata, kalau 4 kali 100 tu, orang paling nak tengok Nigeria lawan Amerika Syarikat lah. Asafa Powell masa tu, Usain Bolt, Justin Gatlin, apa nama lagi, apa ni? Kata semua nama-nama yang orang nak tengok. Saya pun seronok tengok pasal dia pada satu tahun tu dalam 2014 macam tu, 2009 dihimpun semua masa tu ada semua kat situ. Masa tu semua pelari-pelari utama dunia berhimpun dalam tahun tu. Semua pekat dah. Usain Bolt baru debat dia yang pertama. Masa tu semua bawa-bawa ni. Masa tu sengit tuan-tuan. Amerika dengan Nigeria ni. Tapi kok mana pun yang last sekali baru dia kira. Yang awal dia tak boleh lawan. Dia tahu kami menang dah awal tadi, kami dah lead dah. Dia tak kira. Dia tak kira lagu tu. Dia kira lah. Lagu tu lah kita pun buat amalan seluruh kehidupan. Di penghujung usia kita jatuh sakit, kita menyusahkan anak duk maki kita, jiran duk kata kat kita, menyusahkan orang, kita berduk, ya Allah, awaklah buat aku lagu ni, ya Allah, aku ni sembahyang tak tinggal, ya Allah, kenapa hukum aku macam ni? Dia mula su'uzan pada Allah dan dia mati. Maka dia mati dalam keadaan dia bersangka buruk pada Allah, sedangkan seluruh kehidupan dia baik. Dia duk sangka, kenapa aku kena macam ni, ya Allah, jiran aku tak sembahyang pun tak sakit lagu aku. Dia mati masa tu. Allahu Akbar. Yang tu yang dikatakan amal dikira pada yang hujung. Kisah Al-Kiflu dalam hadis sahih Muslim. Nabi ceritakan Al-Kiflu seluruh hidup dia tak pernah buat baik. Satu malam perempuan mai minta duit nak pinjam kat dia. Saya ringkas cerita. Hadis ni Abdullah bin Umar riwayat. Abdullah bin Umar kata, Nabi cerita kat kami bukan sekali, bukan 3 kali, bukan 7 kali, lebih. Al-Kiflu ni lelaki zaman dulu. Perempuan tu mai kat dia nak pinjam duit. Dia kata, aku boleh bagi duit, tak kira pinjam, tapi aku nak pakai nak pakai perempuan tu. Nak faham lah maksudnya apa. Dia dah naik atas perempuan tu dah. Perempuan tu teriak. Maka dia tanya perempuan tu, pasal apa teriak? Kita pasal aku takut ke Allah. Kalau bukan kerana darurat, aku tak buat kerja ni. Maka Al-Kiflu dah duduk dah atas perempuan tu, tinggal nak jadi lah. Dia tersentuh dengan perempuan tu punya cakap, kata-kata. Dia tak jadi. Dia bangkit, dia kata, apa hang ni? Allah uji hang susah macam ni pun nak ingat kat dia. Aku Allah bagi senang seumur hidup. Aku tak pernah semayang, aku tak pernah peduli kat dia. Dia jadi malu kat perempuan tu. Maka dia kata, duit tadi tu ambil kat hang, hampirlah pakai baju balik, aku tak mau. Dia rasa tersentuh dengan ayat tu ya. Perempuan tu pun balik, dia pun termenung malam tu. Allah, teruklah aku ni, malulah aku ni, ya Allah, apa aku ni. Seumur hidup tak pernah buat amalan ni tuan-tuan. Tidur malam tu, esok mati. Kata Nabi, dia masuk syurga. Ni yang kata tadi ni. Seluruh hidup buat dengan amalan neraka, tapi kalau Allah dah kata dia dalam syurga, dia akan konon masuk syurga jugalah. Jangan nak risaulah. Tapi itu bukan berarti kita tak payah beramal lah. Itu kita takut hadis ni golongan Jabariyah suka guna. Kaum Jabariyah suka kata, suka guna hadis ni, kita tengok, kami dah kata dah. Kita tak payah buat apa, Allah dah atok semua kan. Kaum Qadariyah kata, Allah cuma bagi markah, kita buat semua. Sekali, kita pula kata, kita usaha, kita doa, kita tawakal. Itu saja. Semua itu dalam pengetahuan Allah dah. Kita tak tahu, pasal tu kita kena usaha. Dalam syarah kata,
Kalau orang tu dalam kitab amalan dia tu, dalam kitab takdir dia itu memang kesudahan dia baik, Allah akan bagi mudah dia buat baik. Dan Allah akan tutup jalan-jalan maksiat dia. Dia nak buat maksiat jadi susah. Tuan-tuan pernah tak rasa macam tu? Pernah sekali-sekali try nak pergi buat maksiat, tapi jadi rumit, jadi susah. Nak buat apa-apa lagi ada jiran nampak, tak jadi. Kan? Dia nak buat jalan-jalan dosa, maksiat bukan erti kata buat maksiat tu saja. Maksiat dosa lah kan. Nak buat apa-apa dosa dia jadi susah. Ada saja halangan. Maknanya tu, kesudahan itu cantik dah tu. Allah nak lencongkan dia pergi ke arah jalan cantik dah. Niat yang tu ya. Jangan nak marah, aku nak buat ni tak boleh, nak bunuh tak jadi. Dia nak ambil rasuah, tiba-tiba susah. Tiba mainlah pegawai duduk di ofis dia ke apa. Saya tak tahu nak bagi contoh apa, tapi contoh masing-masing lah. Nak kata susah nak buat maksiat ni. Nak buat dosa tiba-tiba jadi susah. Nak buat baik ni malas tapi jadi senang. Dan tiba-tiba kita ada jiran yang kerap main ketuk pintu ajak pergi sembahyang masjid, kena pergi juga. Jadi senang. Nak buat alasan tak mau pergi mengaji pasal tak ada kereta, tiba-tiba Allah hantar jiran sebelah rumah ada kereta kosong, duk rajin pergi mengaji. Dia kata jomlah kau, habis sekali saya bawa tak apa. Jadi mudah. Allah akan mudahkan jalan orang ke arah buat baik jika kesudahan dia nanti baik. Baik. Sebab tu adalah hadis Allah Nabi SAW sebut, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nak kebaikan pada dia, Allah akan bagi dia faham agama. Yang kedua kata Nabi, innallaha yaghrisu fi hadzal din gharsan yasta'milu ala ta'ati. Dalam umat ini ada satu gharsan, satu semai, satu benih yang Allah simpan dalam agama ni. Siapa dia? Kita lah, tak tahu siapa. Yang Allah akan pupuk dia, jaga dia, dan Allah akan guna dia untuk ketaatan kepada agama. Tak semestinya dia ustaz. Dia boleh jadi orang tukang masak. Sebab dia lah duk masak tengok orang ceramah. Jadi orang rajin pergi ceramah pasal nak makan masakan dia. Tapi tak apalah, kurang-kurang dengan sebab masakan dia orang pergi ceramah. Kan? Dan banyak lagi contoh lain. Tak mesti dia pandai masak. Mungkin dia buat mikrofon. Sebab dia pandai buat mikrofon, dia buat murah apa semua ni, rajin, masjid semua pakat panggil dia, imam pun macam jadi sedap, maka orang pakat rajin main dengar ceramah. Sebab dia buat mikrofon tu pandai. Banyak jalan lagi, gharsan, benihan, semayan daripada Allah. Yang kata Nabi, yasta'milu ala ta'ati. Allah akan guna depa ni untuk ketaatan kepada dia. Baik. Maka masuk kepada perbincangan. Habis tu tak bincang lagi kan tadi ni? Bincang dah. Sikit, dalam sikit lagi. Baik. Dalam Quran juga cerita beberapa fasa ciptaan manusia. Dalam Quran disebut 7. Benda yang sama cuma ditambah lagi. Dalam Quran disebut walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Buat daripada tanah. Summa ja'alnahu nutfatan min khirarin makin. Thumma khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqna 'alaqah mudghatan fa khalaqna mudghatan 'idhaman fa kasawna al-'azim lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Surah Mukminun ayat 14. Yang sama cuma ada beberapa tambahan tentang start dengan Allah menciptakan manusia daripada tanah, kemudian Allah jadikan pati setitis air benih pada tempat penetapan yang kukuh, bermaksud kalau bahasa sains dia kata fallopian tube, tempat yang kukuh tu dilekatkan di situ. Kemudian sebuku darah beku, kemudian daripada darah beku itu menjadi seketul daging, kemudian daripada daging itu menjadi beberapa tulang, kemudian daripada tulang itu dibalut pula dengan daging. Setelah sempurna kejadian itu, kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya, maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik pencipta. Baik. Sebab itulah Allah bin Abbas kata anak-anak Adam itu dicipta dalam 7 keadaan dan 7 peringkat. Apa? Baik. Hikmah kenapa Allah ciptakan manusia tartiban, ikut tertib. Satu, sikit. Kerana yang pertamanya Allah boleh buat sekaligus kan? Innama amruhu kan iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah boleh buat. Tetapi Allah buat bagi ikut tertib. Kerana apa? Itulah kasih sayang Allah kepada ibu tu. Kalau buat segerbuak besar terus dalam perut sakit. Pelan-pelan, sikit, slow Allah buat. Kemudian yang keduanya Allah nak ajak kita, begitulah kita pun. Kita ini melalui proses yang teliti.
Daripada kita mula-mula jadi masuk rahim ibu tu, malaikat tak tinggal kita dah. Dalam arti kata lain, Allah tak tinggal dah. Every single one of us ni ada wakil dah. Malaikat duk tunggu tengok satu-satu parti. Ni lagu profesor duk pegang satu file, duk tengok kita duk dalam rahim ni. Ni lagu ni cukup 40 hari berubah. Berubah pergi hantar report kat Allah pula. Allah dah berubah dah. Nak teruskan ke ni hadis lah. Nak teruskan ke ataupun nak batalkan. Allah kata turun pula catat pula tengok perubahan sikit. Kita duk puji doktor. Doktor pun betul ya, tak salah lah doktor. Yang duk pantau kata buku merah kan. Buku merah duk pantai. Buku merah tu Allah dah ada dah di sisi malaikat. Malaikat pun ada buku merah. Buku merah betul ya? Buku merah kan sebelum beranak kan. Lepas beranak buku biru. Pink. Kan? Betul ya? Ni ha. Di malaikat pun ada buku merah dah. Cuma malaikat tak maki. Dia kata, bulan lepas ni dia tak suruh lah minum yang gula. Kan? Tapi dia duk perhati dah. Lagu mana kita rasa, misi ni baiknya, ambil berat kat kau. Doktor ni baiknya. Lagu tu lah malaikat pun. Cuma malaikat tak tegur lah. Malaikat tegur lari. Nak lari mana kan? Maka dia duk catat ni. Perubahan kita tu malaikat catat abang kat Allah. Itu baru kita dalam bentuk yang mani yang hina. Ya? Berubah dia sekumpai darah besar tu yang lagu chewing gum tu. Ya? Siapa pun tak peduli kita pun, tapi Allah dah hantar malaikat untuk jaga kita. Tunggu kita siang dan malam. Teman kita, tengok apa jadi kat kita, jaga apa semua sampai berubah bentuk. Ya? Tak tinggal. Ya? Baik. Okey. Tentang tiupan roh, ulama bersepakat bahawa berlakunya tiupan roh kepada janin adalah setelah berlakunya 3 fasa itu. Yang mana ada yang kata 120 hari, ada yang pendapat lebih moden, lebih terkemudian kata 40 hari. Dan pendapat yang kata 40 hari pun bukan pendapat saja, dia main dengan hadis. Hadis Sahih Muslim Nabi SAW sebut, ya. Iza marra bin nutfatin isnan wa arba'una laylah, ba'asallahu malakan fasawwaraha wa khalaqa sam'aha wa basaraha wa jildaha wa lahmaha wa izamaha. Alhamdulillah. Kata Nabi, apabila genap 42 malam, ataupun dalam riwayat lain kita 40 malam, Allah mengutuskan malaikat, maka ia pun membentuknya dan menciptakan pendengaran, penglihatan, kulit, daging dan tulangnya. Maknanya ada hadis yang lain yang sebut 40. Hadis yang ni dia sebut 40, tapi dia sebut misla zalik. Itu yang ulama kata misla zalik ni bukan bermaksud 40 campur 40. Tetapi 40 ketiga-tiga ni misla zalik, sama, bermaksud kesemua ni dalam 40 tu. Baik. Hadis ni tuan-tuan, kalau kita dengar pada hari ni, kita rasa lagu biasa, kan? Misalnya zygote, apa benda kita, fetus apa, adalah nama-nama tu kan. Tapi tuan-tuan cuba bayang hadis ni Nabi SAW sebut 1400 tahun dulu, dekat tengah-tengah orang Arab yang tak pernah tahu ada apa dalam perut manusia. Bukankah ini satu mukjizat yang sangat besar? Bukankah ini satu keagungan yang sangat besar? Bukan zaman Nabi, zaman kemudian pun dia tak tahu apa dalam perut. Dalam falsafah jahiliah dulu, dia faham manusia lagu ni, dalam perut pun lagu ni, cuma kecil. Ya? Cuma kecil. Dalam perut pun lagu ni, pedang ni keluar makin besar, agak besar baby baru keluar. Dia tak faham kata yang mani tu. Dia tak faham kata ada persetubuhan lelaki dengan perempuan baru jadi anak. Saya kecil-kecil dulu sudah tengok, perempuan nak nikah buat apa? Tak payah menikah lah, ada anak sudah lah. Saya kecil-kecil jangan fikir umur 5 tahun, 4 tahun kan. Rumit nikah, 5 tahun fikir rumah tangga orang dah. Kita rumit lah nikah, saya kata perempuan nak nikah buat apa? Boleh beranak sudah. Saya tak faham. Nak beranak tu perlukan lelaki. Dan lagu tu lah orang dulu tak faham. Sampai hadis ni terang, yujma'u. Kena ada jima', percantuman kamu dulu. Dan keluar daripada, dalam Quran sebut, min ma'in dafiq, daripada air yang terpancut. Keluar pergi situ dulu, masuk dalam perempuan, berlaku pula persenyawaan. Dalam bahasa sains kata kromosom apa semua ni kat situ pula. Rambut turun mak, kulit turun pak, semak tangan kanan ke kiri turun siapa pula. Semua tu bincang dah. Semua duduk dalam tu dah.
Baik. Persoalan sekarang ni hadis ni dia menepati sains. Jadi hadis ni kira kuat ke? Kuat. Tapi adakah dia kuat sebab dia menepati sains? Tak. Kita tak boleh kata pasal apa hadis ni jadi kuat Ustaz? Pasal sains pun bukti kata betul. Tak boleh. Sebab apa tuan? Sebab sains berubah. Satu hari nanti kalau sains tu berubah, takkan hadis ni jadi salah. Saya bagi contoh. 10 tahun dulu Pluto planet. Sains kata hari ni Pluto bukan planet dah. Jadi sains berubah. Tapi kalau kita sandak hadis dekat sains, pasal apa hadis ni betul? Oh, pasal sains kata lagu tu. Sama. Kita gantung kat dia. Esok bila dia main teori baru dia berubah, takkan hadis ni nak jadi salah. Quran takkan nak jadi salah. Jadi boleh ke tak boleh hadis yang Quran bergantung dengan sains? Tak boleh. Yang boleh sains bergantung dengan hadis ataupun Quran. Tetapi untuk orang bukan Islam tak apa. Sebab dia tak faham ni. Jadi kita nak buktikan dekat dia kena pakai sains lah. Tapi kalau nak buktikan dekat orang yang di Islam dah 40 tahun, kita pergi habaq dia ni, hantar sains pun kata betul yo. Satu segi betul, tapi satu segi tak boleh harap kat situ. Sebab sepatutnya tengok sains, tengok hadis, kita kata tengok hadis pun kata apa yang sains jumpa ni. Itu baru betul. Bukan kita kata tengok sains pun kata apa yang hadis kata ni. Dia terkelih. Bahasa sains dia berubah. Quran, hadis tak berubah. Dan Quran tak berubah. Baik. Kemudian dia mai persoalan yang kedua pula. Adapun ni siapa kata ni? Imam Ibn Rajab Al-Hambali sebut dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Dia kata apa? Adapun ada di kalangan fuqaha yang telah mengharuskan wanita untuk menggugurkan janin yang dikandungnya selagi mana belum ditiupkan roh. Keharusan. Tapi tengok kepada maslahat dia apa. Mereka melihat kepada masalah pengguguran ini sama seperti al-azal. Ini adalah pendapat yang lemah kerana janin adalah anak yang telah bermula kejadiannya dan mungkin sudah terbentuk kejadiannya, sedangkan masalah azal tidak ada kaitan sedikit pun dengan janin. Azal ni apa? Dia kata dulu ada ulama yang disamakan azal dengan gugurkan janin. Tapi ilmu kena sebut juga al-azal ialah perbuatan suami yang mendatangi isteri dia dan mengeluarkan cecair itu di luar kemaluan isteri dia. Maksudnya di luar, di tempat lain, di anggota yang lain, ataupun di luar benda tu lah. Itu al-azal. Ada persibilangan ilmuwan yang terlebih syadid dulu, kata Imam Ibn Hajar, Ibn Rajab Al-Hambali, yang dia samakan. Dia tak boleh, benda ni salah. Nak lakukan perhubungan dengan isteri kena dalam ya, tak boleh luar. Jadi berdosa, jadi serupa lagu buang anak. Bahkan ada yang kata sampai tahap sama macam membunuh. Ini Ibn Rajab kata tak sama. Azal tak, kalau mengeluar hubungan suami isteri, mengeluarkan azal, berlaku azal di luar faras isteri, tak dikira berdosa. Macam mana orang dulu duk faham kata sama macam bunuh anak. Tak, sebab al-azal adalah perbuatan merembeskan air itu, dia tak campur lagi, tak berlaku yujma'u tu tak ada lagi. Maka pedih tu. Maka dia tak dikira ada organ hidup dalam tu. Sebab Jabir bin Abdullah bila orang tanya dia tentang azal, dia kata kunna na'zil wal Quran yanzil. Kami memang melakukan azal dulu. Bukan all the time kami nak ikut peraturan masuk dalam saja. Ada masanya kami nak cepat, ada masanya rumah tangga ni adalah kebahagiaan. Terpulanglah kita nak atur lagu mana pun selagi tak langgar batasan syarak, betul tak? Tak ada lah boring. Aku jadi kursus kahwin ni. Saya nak cerita apa? Saya nak cerita apa, saya bawa anak dua. Tuan-tuan ada cucu kan? Tak kena saya ceramah apa tu. Tapi abang kata tak salah. Suami isteri lah. Jadi kata Jabir bin Abdullah, kami buat dan Quran masih diturunkan. Maksudnya tak ada larangan kepada Quran sebut salah benda ni. Jadi boleh buat. Dalam ni Ibn Rajab nak bagi tahu, jangan orang salah faham. Gugurkan janin sama hukum dengan keluarkan mani di luar faras isteri, itu saja. Sebab yang nak dengar saya nanti ni dalam video ni pun ramai budak muda. Kena sebut juga saya ingat saya nak skip. Kan pasal ibu-ibu dah berusia sikit dah, tapi fikir anak-anak muda ramai nak tengok, takut pula sikit kan untuk depa pula. Jadi azal suami isteri boleh
Boleh. Baik. Kita nak pergi kepada boleh ke sikit lagi tuan? 8:44 dah, saya cuba berhenti. Saya nak habis sampai habis hadis ni. Saya berhenti sikit lagi nah. Baik. Saya nak pergi kepada bab yang paling penting ni, iaitu bab apa? Bab qadar tadi, qadar. Dan itu paling penting sekali kan? Qada dan qadar. Sebab ni kita kalau kita tinggal dia akan menimbulkan salah faham. Baik. Dalam ni cerita panjang lah. Dalam ni cerita panjang tentang qada dan qadar. Cuma nak bagi tahu beginilah, cara mudahnya begini. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam syarah ni sebut, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Surah At-Taubah ayat 105. Kata Allah, dan katakanlah, beramallah kamu akan segala yang diperintahkan, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan. Bermaksud bahawa jangan pedulilah. Walaupun itu hak Allah, kitab Allah, tapi kita ni ada taklif. Kita ni mukallaf. Kita ni ada taklif. Kallafa yukallifu taklifan. Kita ni ada taklif. Jadi syariat, bebanan syariat. Jadi kata Allah, buat sudah. Buat sudah. Dan kita lock dengan macam ni tuan-tuan. Kita lock dengan apa? Allah sekali-kali takkan menzalimi kita. Yang tu ya. Ana inda zanni abdi bi, kata Allah dalam hadis qudusi. Aku bersama sangkaan hamba aku terhadap aku. Kita sangka Allah ampun, Allah ampun. Kita sangka Allah will choose us, Allah will choose us. Allah akan pilih kita, jangan takut. Tapi kita pun bersangka-sangka dengan Allah. Aku ni tahu mana sangat. Allah nak pandang ke aku ni. Yang tu yang takut tu. Kita bersangka buruk dengan Allah. Betul tak ayat ni kata, buat saja. Amalan yang Allah suruh buat, walaupun kita tak bergantung dengan amalan, tapi apa jua syariat yang Allah suruh buat, buat. Leave it to Allah selebihnya. Leave the rest to Allah. Serahkan selebihnya pada Allah. Dan yakinlah. Dalam keadaan yakin tu kita kena ada apa? Dua. So selalu ulang. Khauf, raja. Takut dan harap. Tapi takut Allah tak terima. Bukan fikir Allah tak terima. Takut. Jadi minta Allah terima. Minta Allah terima. Dan minta Allah luruhkan kita. Tu imam kita baca kan, taqabbal minna salatana, terimalah bagi kami solat kami, wa du'ana, doa kami. Yang tu yang kita Nabi duk ajak kita doa tu. Minta Allah terima, minta Allah terima, dan minta Allah kekalkan kita di jalannya. Sebab tu yang hadis Nabi ajak kita baca, ya muqallibal qulub thabbit qalbina ala dinik, ataupun sabbit qalbi ala dinik. Ya, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu ya Allah. Yang tu jangan berhenti doa. Tak perlu dalam lepas mayang saja. Dalam kereta, atas motor, tengah duk berjalan, nak pergi market. Ya muqallibal qulub sabbit qalbina ala dinik. Ya, tetapkanlah hatiku ya Allah. Sebab qalbun bahasa Arab qalbun, hati ataupun jantung. Qalbun, apa maksud qalaba? Maksud qalaba ni dia memusing, dia tak tentu. Sebab tu dulu kita pernah bincang, saya mula-mula main hadis maqlub. Qalaba, maqlub, isim maf'ul. Maqlub bermaksud hadis yang depan pergi belakang, belakang pergi depan, atas pergi bawah, dia pusing-pusing. Dia qalaba bermaksud dia qalb, jantung kita ni, hati kita ni dia tak tentu. Dia memusing. Hari ni boleh jadi baik, esok boleh jadi jahat. Pagi ni boleh beriman, petang boleh kufur. Sebab tu kita doa, ya Allah, tsabbit qalbi ala dini. Lain doa apa lagi ada? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da is hadaitana. Ya Allah, jangan pesongkan hati kami ba'da is hadaitana, setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Dan kadang-kadang orang tu teruk, lepas tu dia terima hidayah jadi bagus, lepas tu dia tak tahan lama lagi hidayah, dia patah balik. Yang tu kita takut. Bila mana kita rasa aku dah elok dah main kuliah, aku dah elok dah pergi masjid, maka doa, ya Allah, la tuzigh qulubana ba'da is hadaitana. Berapa ramai kawan-kawan kita yang sama-sama hijrah dengan kita tuan-tuan, tapi tak tahan lama, sebulan, 2 bulan, dia cabut ke pihak, dia cabut, dia keluar, dia tuang. Jadi
doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata ulama dia macam satu kaedah, ya. Yajuz yuhtaju bil qadri ala musibah wala yuhtaja bil qadri ala maksiyah. Apa makna kaedah ni? Dibolehkan untuk kita berhujah dengan takdir Allah bila terima musibah. Contoh, jadi sakit, jadi apa-apa atas kita, dia kata inilah sebab ni rumah pasal dosa aku lah ni. Tak apa, tak salah. Sakit, tak apalah. Ni mungkin sebab muda-muda dulu aku mulut boleh tahan juga, tak apalah. Boleh berhujah dengan takdir bila mana ditimpa musibah, tak ada masalah. Betul ke tak betul benda tu, tak apa. Tapi kita boleh sebagai muhasabah. Ya? Kita jalan-jalan tersepak pintu, bengkok kaki-kaki ni, tak ada pasal. Tak apalah, ni mungkin aku ada niat buruk apa-apa aku kat adik-beradik aku ni sebelum ni, Allah nak padam. Tak apa. Tetapi wala yuhtaju bil qadri ala maksiat. Tak boleh hujah dengan takdir Allah atas maksiat. Kita pergi berzina dengan siapa-siapa, siapa hampir berzina dengan dia? Takdir Allah dah. Dia tulis dah buat lagu mana. Aku tak boleh elok, sepak semua. Masuk rumah orang curi, pecah rumah masuk rumah orang, kita tangkap siapa mencuri? Takdir Allah dah. Tak boleh. Ya? Tak boleh. Di sana kelemahan kaum Qadariyah. Bila kaum Qadariyah dia kata semua mai pada Allah, di sini mula silap dia. Kan? Kalau mencuri siapa curi, hendak kata Allah curi. Allah adalah ahli sunnah wal jamaah kata apa? Izin, tapi izin belum tentu redha. Allah boleh izin Fir'aun merintah, Allah boleh izin Iblis buat macam-macam, Dajjal boleh buat macam-macam, tapi izin belum tentu redha. Baik. Dan manusia ni tuan-tuan, orang Islam ni patutnya dia dapat apa pun kat dia mesti kena tenang. Sebab apa? Bila datang musibah kepada seseorang mukmin, dia kena ingat 3 benda. Yang pertamanya, musibah itu daripada Allah, dia akan tenang. Dia sakit lagu mana pun, dia ingat Allah bagi kat dia ada sebab, dia akan tenang. Ya? Dia diuji macam mana pun, Allah bagi ni, dia akan tenang. Dalam hadis yang lain, ingat tak Nabi kata dalam Riyadhus Salihin, kalau Allah sayang seseorang hamba tu, ajjalalahu uqubah fid dunya, Allah akan percepat untuk dia balasan dia ataupun hukuman untuk dia atas dunia. Sebab Allah nak bagi dia dekat sana senang. Kalau kita boleh pilih tuan-tuan, hukuman atas dunia ke akhirat, kalau kita tahu, kita nak atas dunia tuan-tuan. Sebab dunia ni sementara, maka hukuman itu akan sementara. Tapi akhirat berkekalan. Takut hukuman kita nanti berkekalan. Derita atas dunia yang sementara adalah derita yang sementara. Daripada derita di akhirat yang berkekalan, dan dia akan berkekalan. Sebab tu kalau seseorang anak Adam itu tahu benda ni, dia akan minta semua hukuman dia jatuh atas dunia lagi dah. Ingat orang Islam beriman 3 benda. Bila kita diuji oleh Allah, yang pertama ingat, kod mana pun dia mai daripada Allah. Tapi ni atas musibah tuan-tuan. Atas musibah. Atas musibah. Baik. Yang kedua, Allah pasti bagi pahala. Dalam hadis Nabi kata apa? Ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin hatta al-hammi yahumuhu illa kuffira bihi min sayyi'atih. Tak menimpa apa-apa pun orang beriman ni, duka cita, sakit, penat, letih, sampai tercucuk juri sikit pun melainkan kuffira bihi min sayyi'atih. Dalam tempoh kena tu pun Allah padam dosa. Terkena duri, penat tuan-tuan, faham maksud penat? Bukan penat sakit, letih pun Allah bagi pahala, letih pun Allah padam dosa. Tapi letih buat kerja baiklah. Kalau letih curi tak jadi ya. Letih masak, letih tu pahala dah. Bukan pahala masak asing dah. Tu pahala niat baik nak bagi anak makan, asing dah. Pahala bagi lelaki makan, asing dah. Pahala letih pun asing pula. Oi, banyak pahala orang perempuan tuan-tuan. Letih ni satu pahala asing. Pahala masak asing. Allah, banyak. Kata Nabi, letih pun Allah bagi pahala. Sakit pun pahala, penat pun pahala, semua Allah bagi pahala, Allah hapus dosa. 2. Pertama, yakin daripada Allah. Yang kedua, yakin Allah akan bagi pahala. Dan yang ketiga,
Dan yang kedua ni ingat, kita masih dalam radar Allah. Allah sayang kat kita. Hadis tadi tu. Allah tak lepas kita. Kalau Allah lepas kita, ambil fikir hang lah. Hang nak buat apa? Buatlah. Ikut suka hang lah. I'malu ma syi'ta. Hang nak buat apa hang buat. Esok akhirat aku rejam hang. Tak apa. Tapi Allah tak lepas kita. Sayang, tarik balik. Jauh sikit, dosa ni lebih sangat ni. Timbangan ni duk dapat dosa berat ni. Allah bagi kau Ustaz. Nak kau buat seminggu. Naik balik pahala. Ya, so dia buat perangai turun balik, dosa, pahala turun, dosa naik balik. Allah campak ke dia pula, kena pula demam 2 minggu, turun balik dosa. Tu maknanya Allah sayang. Ada tak orang tak pernah sakit? Firaun. Firaun tak pernah sakit. Ya. Tapi bukan kita minta bagi sakit, tapi nak abang kata kalau Allah bagi sakit, terima. Seorang perempuan mai jumpa Rasulullah. Saya buat sakit ni, saya sentimental sikit nak cerita. Seorang perempuan berjumpa Rasulullah, kata, ya Rasulullah, kau ni ada sawan. Ya? Sakit tak tahan lah dengan sawan ni, ya Rasulullah, tolonglah. Malu, setiap kali sawan ni terlucut aurat. Setiap kali sawan terlucut aurat. Tak tahulah, mungkin dia tarik teruk pun kan. Jadi nak minta Rasulullah tolong doa kat Allah, tarik buanglah penyakit ni. Nabi kata, ya kau nak pilih tak? Kau nak tak kalau Allah, saya tak doa, sawan ni kekal ada pada kau, tapi kau confirm syurga. Ataupun saya tarik, saya doa, cawan ni hilang, tapi syurga belum tentu. Bukan kita tak dapat, belum tentu. Tapi kalau tak tarik, confirm. Kau kata apa? Saya tak apalah, biarlah cawan ni kekal dengan saya. Tapi saya minta Nabi tolong doa bab aurat tu saja. Maka Nabi pun doa, kalau lepas ni kakak ni kena cawan, janganlah bagi dia selak aurat dia. Tu saja. Cawan ni kekal dengan dia. Sebab apa? Bila mana seseorang anak Adam itu ditimpa sakit, selain sakit itu teman dia siang dan malam. Apa yang teman dia siang dan malam? Diri dia sendiri, tidak. Dia mula berkawan dengan diri dia. Dia mula bercakap seorang-seorang. Dia mula berasa kenal diri dia, sayang diri dia, mula belai diri dia, mula bercakap, ya Allah, ya Allah, wa'alahan. Dia mula berkenalan dengan diri dia. Tetapi bila seseorang anak Adam tu tak pernah sakit, dia terlalu sibuk untuk memuaskan hati orang lain. Sampai dia tinggalkan diri dia sendiri. Dia tak kenal pun diri dia sendiri. Dia sibuk nak puaskan hati orang lain. Sekali dia sakit, sekali dia susah, baru dia start sayang diri dia. Berapa ramai anak Adam pakai make up elok-elok, bukan untuk diri dia, untuk orang tengok dia. Berapa ramai anak Adam belajar pandai-pandai, baca sedap-sedap, untuk orang puji dia, bukan untuk diri dia sendiri. Berapa ramai orang semayang, bukan untuk diri dia sendiri, tapi untuk orang puji kata dia baik. Ni yang kita takut. 3 minit lagi. Panjang ni. Sikit. Jadi ingat, kok mana pun Allah uji kita, Allah sayang kita. Cakap boleh lah bila kita kena sakit, tapi ingat macam tu, Allah bagi. Sebab itu yang kedua kan. Yang ketiganya apa? Kata ulama, yang ketiganya ingat, kod mana pun Allah uji kita, kod mana pun, ingatlah saya kata, saya gelak ni, kod mana pun, orang putih kata by hook or by crook, pasti ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Sakit lagu mana pun ada kesembuhan dia. Sama ada kesembuhan itu hidup ataupun kesembuhan itu mati. Mati juga kesembuhan. Habis tak sakit dah. Kan? Susah lagu mana pun duit RM1 pasti keluar punya. Ni cuba ingat balik tuan-tuan, 20 tahun dulu kita pernah susah tak? Serabut ni nak raya ni, nak beli apa rasa je gelap dah dunia ni. Lah kata duk tani sandang elok. Bila Allah buat keluar kita? Kita tak sedar. Pelan-pelan Allah keluar kita duduk elok ya. Ni dah. Padahal masa tu kita rasa lagi habis aku. Gelap dunia aku ni. Habis tak nampak jalan, ya Allah, mati aku. Duk kata lagu tu ah. Datang kita keluar elok. Pernah tak kita diuji tiba-tiba anak kita jatuh sungai ke apa ke lemah. Kita habis hilang nyawa dah. Tiba dengar kata anak accident di jalan, kita pun takut dah. Rasa macam serabut dah, habis dah. Tiba-tiba keluar elok. Kan? Oh ya Allah boleh buat tuan-tuan. Nah, ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah takkan uji melainkan Allah tahu yang Allah uji tu dia boleh buat. Dia boleh buat punya. Ya. Allah takkan pilih kita terima ujian yang kita tak mampu tanggung. Ya. Sebab tu kita tengok setengah orang dia kena sakit yang teruk-teruk kan, tapi dia boleh renyah melawak lagi. Pasal Allah tahu dia boleh tanggung yang tu. Allah tak bagi kat kita pasal Allah tahu kita tak boleh tanggung. Dan Allah akan bagi kita benda lain. Ya. Ingat nah. Dan bila kita dapat apa-apa ujian, ingat, taqwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan tunjukkan jalan keluar. Ya. Baik, sebagai penutup tuan-tuan,
jangan putus asa daripada rahmat Allah. Saya nak tutup dengan cerita sebenarnya. Jadi cerita Al-Kiflu tu satu. Yang kedua cerita tentang Bal'am bin Ba'urah. Ingat tak? Bal'am bin Ba'urah ni seorang lelaki zaman Nabi Musa. Cerita ni cerita Israeliat, ya. Cuma dalam tafsir Ibn Katsir, dalam Tabari juga sebut datang riwayat ini. Nah, sepakat ulama dalam surah An-Nahlu bila Allah sebut tentang ulama yang dikurniakan oleh Allah kepandaian lalu dia pilih jalan yang teruk, maka ayat itu depa disebahkan kepada Bal'am bin Ba'urah, seorang umat Nabi Musa yang doa dia Allah terima pasal dia ada ilmu Asma'ullahul Azam, nama-nama Allah yang azim. Ilmu Asma' Allah Al-Azam, nama Allah yang azim ni, siapa ada ilmu ni tuan-tuan, dia minta apa pun dapat. Ilmu ni ada ke Ustaz? Ada. Cuma tak tahu siapa ada. Ilmu ni memang ada, siapa yang ada. Ismullahul Azam, nama-nama Allah yang agung. Ya. Ada sahabat yang Nabi bagi ilmu ni. Nah, antara nama Allah yang agung apa? Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hannan Ya Mannan, Ya Badi'as Samawati wal Ard, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ini adalah hadis 4 ni. Ada lagi, tapi Bal'am bin Ba'urah ni dia menguasai ilmu tu. Siapa menguasai ilmu Asma'ullahul Azam, dia minta apa pun dapat. Ya? Bal'am bin Ba'urah dia Allah bagi kelebihan tu. Tapi dia minta doa yang tak elok kepada Nabi Musa dan umat dia, maka akhirnya dia binasa. Nah, walaupun dia ulama, dia akhirnya dia binasa. Boleh ke seminit nak cerita ni? Boleh. Tak larat dah sakit tapi nak cerita kok. Kerana cinta saya kepada tuan-tuan lebih besar daripada kesakitan saya ni. Jadi saya teruskan juga. Sikit. Baik. Tuan-tuan ingat tak masa saya cerita bulan lepas, bulan sebelum raya, sebelum puasa, Imam Malik, masa sudut tahun ni saya cerita pasal adab. Ingat tak? Saya kata Imam Malik ni sangat beradab. Yang mak dia hantar dia berguru dengan seorang lelaki nama Rabi'atul Ra'yi. Yang mak dia kata, Malik hang belajar adab daripada dia dulu, baru belajar ilmu, kan? Okay, baik. Ingat nama tu, Rabi'ah Ar-Ra'yi ni tok guru Imam Malik. Ada seorang lelaki ni nama Farukh. Lelaki nama dia Farukh, okay? Dia pada zaman Bani Umayyah awal, dia keluar, saya tak pasti dia sahabat ataupun tabi'in, tapi dia duduk Madinah. Pada zaman Bani Umayyah awal, dia diperintahkan untuk keluar pergi perang. Dia ada bini dia nama Rabi'ah, Ummu Rabi'ah. Rabi'ah. Ummu Rabi'ah. Okay. Bini dia nama Ummu Rabi'ah. Maka dia diperintahkan oleh kerajaan untuk keluar pergi perang. Perang untuk meluaskan negara. Maka dia pergi sampai ke Sijistan, sampai ke Khurasan, mana halau ni. Lepas tu dia tersesat seorang-seorang dia. Nah, lama tuan-tuan, sampai orang hilang jejak dia. Tapi bini dia tak pernah putus asa kat dia ni. Berapa tahun dia hilang? 27 tahun. MH370 hilang berapa tahun dah? Tak sampai 10 juga. Tak sampai. 27 tahun dia hilang. Askar lain balik dah. Dia lagu mana jadi kat dia, tak tahu dia jadi hilang. Sebelum dia pergi tu, dia bagi kat bini dia 3,000 dinar untuk sara hidup masa dia nak pergi perang. Masa tu bini dia mengandung. Tak dia pergi tak balik tuan-tuan. 27 tahun tak balik. Tapi bini dia cinta kepada dia, tak terima lelaki lagi. Tak terima lelaki lagi. Sampailah satu malam tu kuasa Allah, dia balik. Dia dapat jumpa dan cara jumpa jalan, dapat balik Madinah. Dia balik Madinah selepas 27 tahun. Yang orang sangka dia dah mati. Sebahagian orang pun zaman dia pun dah mati dah. Lupa dah pun ada setengah. Dan kerajaan pun dah berubah dah masa tu, dah jadi macam-macam dah. Dia balik ke Madinah, jalan Madinah masih tak berubah. Yuk teratur juga. Ya? Maksudnya kedai-kedai, rumah-rumah pun lebih kurang tak berubah banyak lah 27 tahun. Ya? Maka dia pun jalan balik ke rumah dan nampak rumah dia. Dia tolak kain pintu zaman tu kan. Dia masuk rumah. Ada seorang lelaki muda cekak dia. Tahu yang orang tua. Tak pada dengan tua nak menyamun rumah orang. Gaduh. Kata rumah orang apa? Rumah aku. Lawan lah. Sampai dia lah duk tengkak lah diorang ni. Mak dia, bini dia, umur Rabi'ah terjaga, tengok-tengok kata. Terkejut. Mak dia tengok terkejut. Mak dia panggil anak dia, wahai Abu Abdul Rahman, tu ayah hang tu. Tanpa sangka tuan-tuan, 27 tahun Allah uji, hilang suami, tak ada cerita apa. Dia balik.
Ya, berkat kesabaran dan doa bini dia ni, dia balik. Maka barulah tahu bahawasanya apa nama ni, yang tu bapak dia. Tak apalah biar cakap tu. Maka dia pun minta maaf apa semua ni. Kalut ni. Pergi sembahyang subuh. Ini saya ringkas cerita lah. Ini cerita ni dalam Syiar A'lamun Nubala Imam Zahabi, dalam bab Rabi'atul Ra'yi dan juga Faruq. Maka Faruq ni pun pergi sembahyang Masjid Nabawi. Pertama dia pergi nak ziarah makam Rasulullah, kemudian dia pergi sembahyang. Lepas sembahyang kan Masjid Nabawi tu nak pergi umrah, kan ada orang duduk kat tiang banyak. Kan? Tiang banyak. Masa dia pergi sembahyang, bini dia sembahyang di rumah lah perempuan. Sembahyang di rumah, bini dia susah hati sebab apa? Masa laki dia bagi kat dia 3,000 dulu, laki dia kata apa? Duit ni untuk belajar kecemasan. Nah, dan untuk belanja anak kita kalau dia besar dia nak mengaji. Itu saja. Yang lain hang cari sendirilah, lebih kurang. Sebab tu tak susah sangat. 3,000 dinar ni banyak. Duit tu habis dah. Duit tu habis dah. Kalau ikut dengan zaman dulu mengaji, tak logik boleh habis. Walaupun lama. 3,000 dinar tu banyak. Maka bini dia susah hati. Kalau dia tanya aku nak bak ke mana? Padahal 27 tahun dah. Tapi bini yang taat ni dia susah hati. Tak apalah, dia simpanlah hati. Faruq ni pergi masjid, main subuh, lepas main subuh, orang berumur dekat satu tokoh ni. Berumur ni, mengaji dengan dia. Penuh orang. Sampai lelaki ni, Faruq ni tanya siapa Tok Guru tu. Budak dia tanya, pakcik bukan orang sini ke? Saya orang sini je. Budak dia kata, kalau pakcik orang sini, pakcik takkan tak kenal dia. Dan dia cerita saya ni lama. Maka, itu Tok Guru besar alim Madinah. Tok Guru number 1 Madinah. Number 1. Siapa dia? Itulah Rabi'atul Ra'yi. Macam aku saya dengar nama dia dah. Maka dia tunggu sampai habis majlis, semua bakat beransur. Anak dia semalam cekak dia tu. Anak dia semalam cekak dia tu, kawan tu lah Tok Guru besar. Nah, Rabi'ah Ar-Ra'yi ni Tok Guru besar. Tok Guru kepada Imam Malik. Lepas dia tak ada Imam Malik, ganti tempat dia. Jadi Tok Guru besar Madinah. Jadi dia balik rumah, dia peluk bini dia, kata, abang puas hati lah kalau hang duit yang abang simpan kat hang untuk hang belanja mengaji anak tu, kalau habis pun tak apalah, kalau anak kita jadi Tok Guru besar. Abang tak ungkit dah. Lega bini dia. Berbaloi dia habis 3,000 dinar. Simpan lah SPN tu. Anak dia keluar jadi Tok Guru besar di Madinah. Wallahu ta'ala alam. Dan saya tak pasti cerita ni relate ataupun tidak dengan hadis ni. Tapi saya nak abang kata tak putus asa dengan takdir Allah tu. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ridal mursalin wa ilhamna malaikatil muqarrabin wa ahdina fi riyatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.